Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang mulia ini, kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat bersama-sama kita menyambung kembali bagi renungan dan tadabbur kita menerusi surah Luqman. Dan insya-Allah untuk malam ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-22. Baik, boleh buka pada muka surat 413. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud dan sesiapa yang menyerah diri bulat-bulat kepada Allah, yakni dengan ikhlas, sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh, dan ingatlah kepada Allah jualah kesudahan segala urusan. Baik, pada ayat yang ke-22 ini, Allah menerangkan kepada kita tentang golongan orang-orang yang mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah, yang Allah memberikan kepada mereka taufik dan bimbingannya. Pertama kita lihat pada ayat ini, Allah menceritakan sifat orang-orang yang Allah berikan kepada mereka petunjuk agar mereka dapat berpegang teguh di atas petunjuk itu. Antara ciri-ciri sifat mereka, Allah sebut perkataan wa may yuslim. Sesiapa sahaja yang menyerahkan diri semata-mata kerana Allah. Para ulama apabila menafsirkan makna perkataan yuslim itu, ia memberi kepada maksud mereka yang taat, mereka yang patuh. Kerana perkataan salam ataupun Islam merujuk kepada maksud menyerahkan diri secara bulat, menyerahkan diri secara total. Dalam erti kata yang lain, maknanya yang benar-benar taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekejap ya. Ingin terang sikit. Okay. Maknanya disebutkan di sini adalah yang pertama, orang-orang yang dapat berpegang kepada tali Allah. Yang dimaksudkan tali Allah itu adalah petunjuk Allah dan hidayah Allah, adalah mereka yang benar-benar taat dan patuh pada perintah Allah dan Rasulnya. Ini perkataan yuslim. Yang kedua,
ia memberi kepada maksud mereka yang memperelokkan keislamannya. Maknanya, orang yang mendapat petunjuk dan bimbingan daripada Allah ini bukan sekadar mereka yang taat, yang patuh dan tidak ingkar dan tidak sombong, tetapi juga kepada mereka yang memperbaguskan keislamannya. Apa makna yang memperelok dan memperbaguskan keislamannya? Yakni mereka yang menyempurnakan akan segala daripada perkara-perkara yang diwajibkan kepadanya. Kemudian Allah sebut perkataan wajhahu. Ia merujuk kepada bagaimana kepentingan sifat ikhlas. Kerana mereka yang mendapat tali Allah atau petunjuk daripada Allah itu adalah mereka yang ikhlas. Yakni apabila mereka beriman, mereka ikhlas dalam keimanan. Apabila mereka beramal, mereka ikhlas dalam amalan. Dan mereka ikhlas dalam setiap kehidupan mereka. Maka inilah golongan yang ketiga yang berpegang kepada tali Allah yang Allah berikan kepada mereka teguh di atas tali Allah, yakni petunjuk Allah dan juga bimbingan daripada Allah. Yang keempat, Allah sebut wa huwa muhsin. Maknanya dekat sini mereka memperelokkan keimanan mereka, keislaman mereka, keikhlasan mereka sehingga mereka mencapai kepada sifat ihsan. Sifat ihsan yang memberi maksud kepada tiga makna. Bila kita sebut tentang ihsan dalam Quran, dia merujuk kepada tiga hal. Yang pertama, ihsan itu adalah mereka yang bermujahadah, yakni mereka yang bersungguh-sungguh melakukan ketaatan, menyempurnakan ibadat dan juga menyempurnakan perintah Allah dan Rasulnya. Ini darjat ihsan yang pertama. Kerana perkataan ihsan diambil daripada perkataan hasan. Maknanya orang tu kalau dia beriman, dia bersungguh-sungguh dalam keimanan. Kalau dia beramal, dia bersungguh-sungguh dalam beramal. Dan juga dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala titah perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sifat ihsan itu adalah mereka yang mewujudkan perasaan muraqabah. Maknanya, jiwa mereka itu sentiasa merasakan diri mereka diawasi, diri mereka diperhati, diri mereka dicatat, dirakam, ditulis, dipersaksikan oleh Allah Ta'ala dan para malaikat. Maka ini merujuk kepada darjat ihsan yang kedua. Bila kita beriman, iman itu menatijahkan kita bukan sekadar percaya Allah itu mendengar, Allah itu melihat, tapi iman itu menjadikan kita merasai Allah mendengar, Allah melihat dan Allah menyaksikan. Darjat ihsan yang ketiga adalah mereka yang telah pun mencapai kepada tahap yang disebutkan sebagai mereka yang disebut dalam hadis, minta maaf, disebutkan dalam satu hadis yang lain, di mana Allah Ta'ala mensifatkan golongan yang mencapai darjat ihsan yang ketiga adalah apabila seseorang itu tidaklah ia mengharapkan pergantungannya melainkan kepada keredaan Allah dan juga akan rahmatnya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam ayat Quran. Allah berfirman, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, kurniaan Allah dan termasuk daripada rahmat Allah itu adalah redha Allah,
sangat hampir kepada orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang tidaklah ia melakukan apa-apa dalam kehidupan ini, melainkan mereka mengharapkan redha Allah, kasih sayangnya. So ini Allah Ta'ala sebut, mereka yang dapat berpegang kepada tali Allah, yakni petunjuknya, bimbingannya, dan juga ajarannya, adalah mereka yang memiliki 4 sifat yang telah kita bincang tadi. Saya ulangi untuk pengajaran dia. Yang pertama adalah hamba Allah yang taat dan patuh. Yang dimaksudkan taat dan patuh ini adalah sifat taqwa, yakni mengerjakan segala yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala yang ditegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iaitu orang yang memelihara segala perkara yang wajib. Orang yang memelihara segala perkara yang wajib dan menjauhi segala perkara yang haram. Orang yang bagus keislamannya. Dan termasuk orang yang bagus keislamannya ini yang Nabi SAW sebut. Siapakah orang yang paling baik keislamannya? Bagi disebut min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kesempurnaan keislaman seseorang itu adalah apabila dia meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat baginya. Bila seseorang itu boleh jauhkan diri daripada perkara yang tidak bermanfaat baginya, seperti perkara yang lara, perkara yang lalai, perkara yang syubhat, perkara yang makruh, atau perkara yang harus secara berlebih-lebihan, maka mereka akan mendapat tali Allah, yakni petunjuk dan bimbingan daripada Allah. Yang ketiga, mereka yang menjadi golongan ini adalah mereka yang ikhlas. Mereka yang ikhlas. Ya. Yang keempat adalah mereka yang telah mencapai darjat ihsan. Yang kita dah sebut saya dah sebut tadi ada 4 darjat ihsan. Yang pertama, mereka itu bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, iaitu mereka yang merasai diri mereka diawasi, diperhati. Yang ketiga, mereka yang mencapai darjat ihsan itu adalah mereka yang mana tidaklah mereka mengharapkan daripada ketaatan mereka kepada Allah, melainkan redanya, cintanya, kasih sayang Allah. Baik. Kemudian Allah sebut, wa ilallahi aqibatul umur. Dan sifat yang keempat yang seterusnya, mereka yang mendapat tali Allah, petunjuk dan bimbingan dari Allah itu adalah sentiasa mereka menyerahkan urusan mereka setelah mereka berusaha kepada Allah dalam mereka mengimani dan meredai kepada qada dan qadarnya. Jadi sifat yang keempat, orang yang mendapat tali Allah, yakni petunjuk dan bimbingan daripada Allah itu, yang terpeliharanya ia daripada kesesatan, ya, kemungkaran dan kejahatan dan tipu daya syaitan, adalah mereka yang redha dan yakin dan menerima dan berusaha, yakni bertawakal apabila mereka berurusan dengan qada dan qadar Allah. Nah, ini Allah sebut pada hujung ayat yang ke-22 yang kita baca. Jadi jelas dekat sini, sifat mereka yang mendapat tali Allah, petunjuk dan bimbingan Allah itu, yang terakhir adalah mereka yang bertawakal. Tinggi tawakal mereka, pergantungan mereka pada Allah. Setelah mereka berusaha, mereka yakin, mereka redha dengan segala keputusan Allah yang Allah tetapkan pada apa yang telah mereka usahakan itu.
sama ada hasilnya baik ataupun tidak baik. Baik, sekarang kita lanjutkan pada ayat 23. Allah bawakan kepada kita cerita golongan yang bertentangan dengan golongan yang pertama. Ini golongan yang tidak mendapat tali Allah, tidak mendapat petunjuk Allah, tidak mendapat bimbingan daripada Allah. Allah sebut pada ayat 23. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kafara fala yahzunka kufruh ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu innallaha 'alimun bidzatis sudur. Ayat 24. Numatti'uhum qalilan thumma naضطرهم ila 'adzabin ghalidh. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat pada ayat 23 dan ayat 24 ya. Allah berfirman dengan mafhumnya. Dan sesiapa yang kufur ingkar, maka janganlah engkau wahai Muhammad SAW berduka cita dengan kekufuran mereka itu. Kerana kepada kamilah tempat kesudahan dan kembali mereka di hari akhirat. Kemudian kami akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan di dunia dahulu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada manusia. Ayat yang ke-24. Ya. Ayat 24 pula Allah menyatakan, kami akan berikan mereka menikmati kesenangan bagi sementara di dunia ini. Kemudian kami akan memaksa mereka dengan menyeret mereka ke dalam azab yang amat berat lagi pedih. Baik. Ayat 23 dan 24. Allah menerangkan kepada kita golongan umat manusia atau kelompok manusia yang mereka itu sama sekali tidak akan mendapat bimbingan dan petunjuk daripada Allah. Dan kita tengok di sini ada beberapa sifat. Ya. Ada beberapa sifat golongan orang-orang yang atau perbuatan yang terhalang seseorang itu daripada dia mendapatkan bimbingan ataupun petunjuk daripada Allah. Yani setelah Allah memberi kepada mereka petunjuk, setelah Allah memberi kepada mereka hidayah, namun mereka tidak dapat memiliki petunjuk dan hidayah itu atau bimbingan dari Allah itu kerana sebab-sebab sifat-sifat yang ada pada mereka ini. Okay, kita tengok. Yang pertama Allah menjelaskan sifat yang menghalangi orang itu daripada menerima petunjuk setelah sampai petunjuk kepada mereka adalah sifat kufur. Sebab Allah sebut waman kafar. Sesiapa yang kufur. Maka Allah kata kepada baginda Nabi SAW, wahai Rasulullah, janganlah bersedih setelah mana baginda menyampaikan petunjuk, menyampaikan peringatan, menyampaikan pengajaran kepada mereka, namun mereka tetap menolak petunjuk itu dan juga peringatan itu. Maka Allah kata pada Nabi SAW, janganlah merasa hiba, janganlah merasa duka cita dan janganlah merasa sedih dengan perbuatan mereka itu. Ya, kerana apa? Kenapa Allah kata kepada Nabi jangan bersedih? Kerana baginda Nabi SAW tidak akan menanggung. Kata para ulama, baginda Nabi SAW tidak akan menanggung akibat kekufuran mereka pada hari kiamat. Maksudnya bila mereka kufur, mereka tak beriman, mereka ingkar, mereka mendustakan,
Nabi SAW tidak akan menanggung dosa mereka. Baginda tidak akan menanggung kekufuran mereka. Baginda Nabi SAW tidak akan menanggung kejahatan dan kezaliman dan kemaksiatan mereka. Sebab tu Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW, jangan merasa sedih jika mereka itu kufur. Nanti kita tengok pengajaran dia. Kita pergi pada tafsir ringkas. Yang kedua, Allah kata pada baginda Nabi SAW, janganlah kamu merasa sedih dengan kekufuran mereka kerana Allah Ta'ala akan menggantikan. Allah Ta'ala akan menggantikan generasi sesudah mereka golongan orang-orang yang beriman kepada agamamu dan petunjukmu, wahai Rasulullah. So ayat ini kita boleh ambil beberapa pengajaran. Yang pertama, dalam agama Islam, seseorang itu tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang yang lain. Ini bertepatan dengan ayat Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Isra, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah sebut dalam surah Al-Isra pada ayat 15. Demikian juga Allah Ta'ala ada menyebutkan ayat ini di dalam surah Fatir pada ayat 18 dan surah Az-Zumar pada ayat 7 dan surah Al-An'am pada ayat 164. Maka di sini jelas menunjukkan pada kita, di dalam Islam tidak ada konsep seseorang menanggung dosa seseorang yang lain. Melainkan kata para ulama, jika sekiranya seseorang itu menjadi asbab. Ada beberapa syarat yang ulama kata seseorang itu akan menanggung dosa seseorang yang lain. Syarat pertama, seseorang itu adalah orang yang menjadi pelopor. Dia orang yang mencetuskan, dia orang yang memulakan, dia orang yang menciptakan sesuatu keburukan dan kejahatan, lalu diikuti oleh orang lain. Yang kedua, seseorang itu akan menanggung dosa jika sekiranya seseorang itu menjadi orang yang mengajak. Yang pertama, dia tak ajak, dia cuma create, dia cipta, lalu ada orang ikut, dan dia tak larang orang ikut walaupun dia tahu orang ikut benda yang tak baik tentang dirinya. Yang kedua, orang yang memang ajak secara langsung, dia buat, lepas tu dia kempen, dia ajak orang ikut kejahatan yang dia lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang akan menanggung dosa akibat daripada perbuatan orang lain itu adalah apabila seseorang tu berta'awun. Berta'awun ni maknanya dia tolong menolong. Ada unsur syubhat. Ini yang Allah kata dalam Quran, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Janganlah kamu bertolong-tolong dalam perkara yang dosa dan dalam perkara yang zalim. Jadi kalau dia menjadi pelopor, kalau dia jadi penggalak, kalau dia jadi orang yang menolong, membantu sama-sama untuk menjayakan dosa itu, maka mereka akan mendapat bahagian daripada dosa tersebut. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama, mereka yang akan menanggung dosa orang lain. Sebenarnya kalau kita tengok balik, dia bukan tanggung dosa orang lain, dia tanggung dosa dia sendiri yang telah dia ajak orang lain membuatnya. Baik, yang keempat, seseorang tu akan menanggung dosa orang lain apabila dia dijadikan contoh atau dijadikan ikutan dalam perkara-perkara yang tidak baik. Jadi sebab tu dalam Islam, kita jangan jadikan
kita jangan jadikan diri kita memberi contoh yang tidak baik pada orang lain. Ya, menjadi ikutan yang tidak baik kepada orang lain. Terutamanya anak-anak kita, cucu-cucu kita yang paling dekat dengan kita ni. Ya, yang mana mereka banyak melihat, memandang, belajar, menuntun daripada apa yang kita buat. Ya, kita tak sedar kita telah membina jaringan jariah dosa, bukan jariah pahala. Kita buat perangai tak elok, kita buat akhlak yang buruk, kita buat perbuatan yang dosa, perbuatan yang meninggal perintah Allah, lalu anak dan cucu kita memerhatikan. Kita tak sedar dalam diam-diam, dia belajar daripada kita apa yang kita buat itu, lalu dia mewarisinya. Ini yang paling kita takut. Dosa jariah yang tersembunyi, yang tidak disedari oleh sesiapa pun, melainkan orang yang benar-benar mengambil pengajaran dan mengambil peringatan daripada apa yang mereka lakukan. Baik. Kemudian kita tengok pengajaran lagi daripada ayat yang ke-23. Pengajaran yang seterusnya adalah seseorang itu tidak perlu bersedih dengan kekufuran atau kejahatan orang lain, kerana Allah tetap memberikan kepadanya ganjaran pahala atas apa yang telah ia tunaikan, dan Allah akan menggantikan baginya orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Ini pengajaran yang penting. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita nasihat orang, kita ajak orang buat baik, kita sampaikan benda yang baik, tapi orang tak nak terima. Orang tak nak berpegang dengannya. Orang tidak mahu mengamalkannya. Kita jangan rasa sedih. Kita jangan rasa macam apa yang saya usahakan ini tak bernilai, apa yang saya usahakan ini tak bermanfaat, apa yang saya usahakan ini tak berhasil. Itu persepsi kita. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah kumpulan para malaikat. Antaranya Nabi SAW melihat ada di antara para Nabi yang tidak ada seorang pun kaumnya yang beriman padanya. Bahkan ada para Nabi yang Nabi SAW cerita dalam hadis, kaumnya yang beriman dengannya 2 orang, ada yang 1 orang, sangat sedikit. Sebab tu kalau kita buat benda baik, tapi benda baik yang kita buat itu, kita tak nampak hasilnya, jangan kita sedih. Kita sedekah, kita tak nampak hasil dengan sedekah tu, kita dapat rezeki yang lebih banyak. Contoh. Ataupun kita doa, tapi kita tak nampak hasil daripada doa itu keberkesanannya. Kita jangan sedih. Kerana bila kita dah sedekah, bila kita dah berdoa, bila kita dah buat kebaikan, walaupun kita belum melihat hasilnya daripada Allah, sebenarnya bukan bererti hasil itu tiada. Bukan bererti ganjaran itu tiada. Tetapi kita sahaja yang tergopoh gapah nak mendapatkan ganjaran itu. Sebenarnya hakikatnya ganjaran itu memang telah Allah ganti di hari akhirat secara pasti, dan juga di dunia ini juga. Tetapi Allah gantinya sama ada lewat, ya, lama lagi baru Allah ganti, kerana Allah lebih tahu masa bila kita memerlukannya. Ya, maka inilah satu perkara yang kita kena belajar. Kalau kita buat kebaikan, kita buat ketaatan, kita ajak orang kepada kebaikan, orang tak nak dengar. Orang tak nasihat, tak nak terima. Orang tak nak ambil pengajaran. Atau apa yang kita buat itu tidak mendapat sambutan. Jangan kita sedih. Kerana sebenarnya ganjaran itu telah Allah tulis kepada kita tanpa Allah menguranginya sedikit pun. Kita dakwah orang tak nak dengar, jangan sedih.
kerana kita telah diberi pahala oleh Allah, ganjaran atas kesabaran kita. Yang pastinya kalau orang itu tak nak dengar, Allah telah mengatur adanya generasi yang lain yang akan mendengar dan menerimanya. Kerana janji Allah itu pasti. Pengajaran yang seterusnya, sifat kufur. Sifat kufur dan kekal di dalam kekufuran adalah sebab terhalangnya seseorang itu daripada mendapatkan petunjuk dan bimbingan daripada Allah. Sebab itu bahaya melazimi dengan dosa, merasa aman dengan dosa, tak rasa takut dengan dosa, tak rasa malu dengan dosa, kekal dalam kekufuran, tak takut dengan kekufuran. Ini semua adalah alamat, petunjuk, isyarat yang menunjukkan seseorang itu terhijab dan terhalang Allah, atau Allah mencabutkan daripada dirinya tali Allah yang kita dah bincang, iaitu petunjuknya, bimbingannya. Ya. Waktu kita kena jauhi perbuatan kufur, perbuatan maksiat kerana atau melaziminya dan mengekalkan diri padanya, kerana ini boleh membawa kepada terputusnya kita daripada bimbingan Allah atau petunjuk Allah. Kemudian ayat 23 ini Allah menjelaskan lagi pengajaran yang ketiga. Yang keempat yang boleh kita ambil, iaitu setiap amalan sama ada yang baik ataupun buruk, sama ada yang tersembunyi atau terang-terangan, sama ada yang dilafaz dan diungkap ataupun yang tersembunyi dalam lintasan hati dan fikiran, semuanya akan dihadirkan oleh Allah pada hari kiamat dan kesemuanya juga akan dibalas dan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya tidak ada satu pun amalan, tidak ada satu pun pekerjaan, tidak ada satu pun perbuatan maupun perkataan yang diucapkan oleh manusia, sama ada daripada yang baik ataupun yang buruk, melainkan Allah akan menghadirkannya pada hari kiamat dan Allah akan membalasinya dan Allah Ta'ala juga akan menghukuminya. Ini jelas kita boleh tengok melalui firman Allah Ta'ala yang Allah nyatakan. Allah kata fanunabbi'uhum bima amilu. Apa maksud nunabbi'uhum bima amilu? Ulama mengatakan maksudnya Allah akan menghadirkan perbuatan itu, lalu Allah Ta'ala akan menyoalnya dan Allah Ta'ala akan mengkhabarkannya, memberitahu tentang apa yang telah dilakukan oleh manusia daripada keimanan, kekufuran, amalan yang saleh, baik sekecil mana pun, atau amalan yang maksiat, perbuatan maksiat, walau sekecil mana pun. Termasuk juga yang Allah Ta'ala akan soal kita pada hari kiamat itu adalah apa yang kita sembunyikan, yang kita rahsiakan, walaupun ia termasuk dalam lintasan hati manusia. Ya, kita tak perhatikan ya. Ayat ini Allah cerita tentang sudur, hati. Di kepala ayat 23 tu Allah cerita tentang kufur. Kerana kufur ini terbahagi kepada dua. Ini pengajaran yang kita nak ambil. Sebab Allah kata, semua amalan kita, baik amalan yang baik atau yang tidak baik, baik keimanan atau kekufuran, semuanya Allah akan hadirkan, Allah akan khabarkan, Allah akan hitung, Allah akan hisab dan Allah akan balas. Allah kata apa dalam Quran? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Sebab tu kita jangan meremehkan perkara kebaikan walau sekecil mana pun pada pandangan mata manusia.
Sehingga kan baginda Nabi SAW ada menyebutkan, janganlah kamu meremehkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu meremehkan perkara kebaikan itu walau sekecil manapun, sekalipun dengan sekadar kamu senyum kepada saudara kamu. Hanya sekadar kita senyum je, pun jangan remehkan amalan senyum itu. Kerana kadang-kala amalan yang sekecil itu dapat menyelamatkan seseorang itu pada hari kiamat. Contoh banyaklah. Nabi kata, sedekahlah walaupun separuh tamar. Ya, dengan separuh tamar itu pun Allah boleh masukkan seseorang itu ke dalam syurga. Ya, sama juga ada disebut dalam beberapa riwayat, seseorang itu di hari akhirat Allah masukkan dia dalam syurga hanya dengan sekeping roti yang dia telah beri makan kepada anak yatim. Ya, maknanya bila tak ada dah amalan dia yang boleh menyelamatkan dia pada ketika itu, maka Allah hadirkan sekeping roti yang dia sedekahkan, lalu dengan sekeping roti itu menjadi asbab untuk dia terlepas daripada siksaan Allah dan azab Allah, dan untuk memberatkan timbangan al-mizannya yang tidak mencukupi untuk diberatkan. Dan banyak lagi lah. Demikian juga jangan kita meremehkan perbuatan dosa, ya, walau sekecil mana pun. Ya, kerana banyak sekali hadis Nabi SAW yang Nabi khabarkan bagaimana ada orang dia masuk ke dalam neraka dengan dosa yang dia tak menyangkakan, dengan sebab dosa itu dia masuk neraka. Ya, waktu Nabi sebut, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Jangan sesekali kamu meremehkan perbuatan dosa. Ya, contoh dalam hadis, seorang lelaki yang mati di medan perang. Dia pergi perang, dia mati dalam medan perang, tapi Allah masukkan dia dalam neraka hanya sebab satu selendang yang dia curi dalam daripada harta rampasan perang. Dia bukan curi emas, dia bukan curi perak, dia bukan curi dinar, tapi dia hanya curi selendang. Yang kita rasa selendang ni tidaklah mahal mana pun, kerana dia suka kepada selendang itu, lalu dia mencurinya sebelum dia diagihkan. Maka dengan sebab itu, kelebihan dia pergi berperang di medan perang pun tak mampu menyelamatkan dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan banyak lagi lah ya riwayat yang menyebutkan dengan dosa yang sekecil itu pun manusia boleh dihumbankan ke dalam neraka. Seperti dalam hadis yang lain Nabi SAW sabda, dengan satu kalimah yang mengundang murka Allah boleh menyebabkan seseorang itu dihumbankan ke dalam neraka selama 70 tahun. Baik. Kemudian kita tengok yang terakhir yang saya nak sebut kat sini, ayat 23 ni. Perhatikan ya. Pengajaran pada ayat 23 ini juga adalah selain daripada kufur, Allah suruh Nabi SAW jangan bersedih dengan orang yang munafik, yang menyembunyikan kekufurannya tapi menzahirkan keislamannya. Sebab kita dah pernah bincang dulu pembahagian kufur, kalau masih ingat, antaranya adalah kufur nifaq, yakni orang munafik yang kafir. Dia zahirkan Islam tapi hakikatnya dalam jiwa dia, dia menyembunyikan kekufuran. Dia sembunyikan kufur dia. Ya. Sebab tu kita tengok dekat hujung ayat 23, Allah bagi tahu Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Maknanya ulama tafsir kata ayat ni bukan khusus kepada orang kafir sahaja, tapi dia juga merujuk kepada orang munafik. Sebab orang kafir biasanya mereka akan menunjukkan permusuhan mereka dengan Nabi SAW.
Bila mereka kafir, mereka akan tunjukkan kekafiran mereka. Musuh mereka, benci mereka kepada Nabi, mereka akan zahirkan. Tetapi ada musuh yang lebih bahaya, iaitu orang munafik. Yang mana mereka tak menzahirkan kekufuran mereka. Mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Sehingga manusia takkan dapat menghidu kekufuran yang membuak-buak yang disembunyikan di dalam jiwa dan hati mereka. Ya. Sebab itu dalam ayat 23 ni Allah memberitahu kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, janganlah kamu bersedih dengan sikap orang munafik yang mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati, kononnya manusia tidak mengetahui. Tidak ada orang yang mengetahui kekufuran mereka yang disembunyikan itu. Kebencian mereka kepadamu yang disembunyikan itu. Sedangkan Allah kata, aku mengetahuinya. Kerana aku mengetahui apa yang berada di dalam hati manusia. Maka di sini menunjukkan pada kita sifat yang kedua yang menghalangi seseorang itu daripada mendapat bimbingan dan petunjuk daripada Allah adalah sifat munafik. Yang pertama sifat kafir, kufur. Yang kedua adalah sifat nifaq, iaitu sifat kemunafikan. Baik. Kemudian kita lanjut ayat yang ke-24. Allah cerita lagi. Apa lagi sifat orang yang terhalang dirinya daripada mendapat petunjuk Allah. Maknanya petunjuk Allah dah bagi. Peringatan Allah dah bagi. Tapi mereka abaikan peringatan itu. Mereka tinggalkan peringatan itu. Yang pertama kita dah sebut tadi, puncanya kerana sifat kufur. Yang keduanya adalah kerana sifat munafik. Ya, sifat munafik. Yang berpura-pura. Sebab tu ayat ini juga tuju pada orang munafik. Kerana orang munafik berpura-pura berbuat kebaikan, tapi pada hari akhirat Allah akan hadirkan amalan-amalan soleh mereka yang mereka pura-purakan itu, lalu Allah tidak menerimanya dan menolaknya. Seperti mana juga ayat ini diturunkan kepada orang-orang kafir. Bagaimana dengan kekufuran mereka itu, apa saja kebaikan yang mereka ada tunaikan dan mereka kerjakan, Allah tidak menerimanya dan diberikan pahala kerana kekufuran mereka. Okey, ayat 24 Allah sambung lagi. Allah cerita kepada kita antara sebab dan sifat yang menjadikan seseorang itu terhalang daripada mendapat petunjuk Allah, tali Allah dan bimbingan daripada Allah. Iaitu kerana mereka lebih mencintai dan mengutamakan dunia berbanding akhirat. So kita dah ada sifat kufur, sifat munafik, yang paling bahaya yang ketiga, hubbud dunia, cinta dunia. Kerana cinta dunia lah menyebabkan manusia boleh kufur. Dan cinta dunia juga boleh menyebabkan manusia menjadi munafik. Ya, dan cinta dunia juga boleh menyebabkan manusia menjadi fasik. Kalau dia beriman pun dia fasik. Ya. Baik. Maka jelas dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah menyatakan hukuman Allah kepada mereka ini adalah dengan oleh kerana mereka mencintai dunia, maka Allah berikan kepada mereka keseronokan berhibur dengan dunia ini, berasyik-asyik dengan dunia ini, sehingga mereka menjadi lalai. Jadi kat sini kita nak tengok pengajaran. Yang pertama, bahayanya sifat cinta dunia. Cinta dunia ni ulama bahagikan kepada dua peringkat. Satu, cinta dunia yang terpuji. Yang kedua, cinta dunia yang terkeji. Cinta dunia yang terpuji adalah cinta dunia yang membawa kita untuk mencintai akhirat. Maksudnya kita sayang dunia tu hanya sayang yang sementara. Bukan sayang yang hakiki, bukan cinta yang hakiki. Kita sayang dia sebab kalau tanpa dunia kita tak boleh mendapat akhirat.
Tanpa dunia juga kita tak boleh mendapatkan ibadat, pahala, ganjaran. Maka cinta dunia yang seperti ini adalah cinta yang terpuji. Ya, cinta yang terpuji. Kemudian yang kedua adalah cinta yang terkeji, iaitu cinta dunia hanya semata-mata kerana menjadikan kehidupan mereka untuk dunia sahaja. Ini cinta dunia yang terkeji, cinta dunia yang dilaknat. Ya, yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis, hubbud dunya ra'sun kullu khati'ah. Cinta dunia adalah kepala bagi segala kejahatan, kepala bagi segala kedosaan dan kemaksiatan, kepala bagi segala kekufuran. Sebab itu sangat bahaya. Sebab itu kita tengok, ini pertama pengajarannya, iaitu cinta dunia menjadi asbab terhalang mendapat petunjuk dan bimbingan. Pengajaran kedua yang boleh kita ambil adalah tanda Allah Ta'ala apabila membenci dan memurkai hamba-Nya, Allah berikan kepada mereka 4 perkara. 4 perkara. Ini ulama kata isyarat kepada tanda orang yang tidak mendapat petunjuk Allah atau orang yang ditinggalkan oleh Allah Ta'ala. Ini Allah tak bagi bimbingan pada dia, maka Allah membenci dan memurkainya. Yang pertama, berdasarkan ayat Quran, yang pertama Allah akan beri kepada mereka istidraj. Seperti mana ayat yang kita baca 24 ni, ayat ni cerita tentang istidraj. Allah kata numatti'uhum qalila. Kami akan bagi mereka nikmat yang banyak dekat dunia ini untuk mereka bersenang-senang dan berhibur-hibur, sehingga mereka menyangkakan dengan nikmat yang banyak yang Allah bagi pada mereka itu adalah tanda Allah meredai mereka atau tanda Allah mencintai mereka. Ya, ini istidraj. Suatu dalam hadis kata, sesiapa di antara kamu melihat Allah memberikan kepada mereka kurniaan yang banyak daripada apa yang mereka inginkan, lalu menjadikan mereka itu jauh daripada Allah, maka ketahuilah ia adalah istidraj atau kama qala. Itu yang pertama. Yang kedua, bila Allah benci kepada hamba-Nya dan meninggalkan hamba-Nya, Allah bagi apa? Allah bagi mereka lupa, lalai, alpa. Yang pertama istidraj. Ini berdasarkan firman Allah dalam ayat Quran yang lain. Allah kata falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Bila manusia ni dah lupa, dah tak ingat, dah tinggalkan peringatan, dah lalai daripada peringatan yang Allah berikan pada mereka, ini tanda dia. Yang ketiga, Allah kata dalam Quran, dalam surah Al-Isra, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Bila Allah nak membinasakan satu kaum kerana Allah murka pada mereka, selain Allah bagi istidraj, Allah bagi mereka lalai dan lupa. Yang ketiga, Allah bagi kepada mereka kesenangan dan kekuasaan dan kemewahan. Mutraf. Mutraf ni dalam bahasa Arab mewah. Mewah kerana kuasa, mewah kerana harta, mewah dengan kekayaan. Ini yang ketiga. Kemudian Allah kata yang keempat, fafasaqu fiha. Dalam surah Al-Isra tadi, Allah jadikan mereka melakukan maksiat dan kekufuran secara terang-terangan, tanpa rasa takut, tanpa rasa malu. Ya, tanpa rasa takut dan tanpa rasa malu. Sampai peringkat mereka menzahirkan kekufuran mereka, mereka membuat kezaliman terang-terangan, mereka buat maksiat terang-terangan tanpa mereka rasa takut dan malu. Ini tanda orang yang telah terputus daripada petunjuk dan tali Allah. Sebab tu yang terakhir kita tengok dekat sini, penutupnya ayat 24, Allah berfirman, thumma nattarruhum ila azabin ghalidh.
Kemudian setelah mereka berseronok di dunia, Allah akan paksa mereka tinggalkan dunia ini, dan Allah akan paksa mereka untuk dihumbankan ke dalam neraka Allah yang berat, azab yang berat. Ini menunjukkan pengajaran yang boleh kita ambil bahawasanya Allah menyatakan di sini, ya, tidak akan terlepasnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan orang-orang yang mencintai dunia dan mengkufuri akhirat, tidak akan terlepas bagi mereka di dunia ini dan di hari akhirat daripada azab yang ghalidh, daripada azab yang berat. Ya, sebab perkataan nataruhum tu maknanya Allah pasti akan memaksa agar mereka merasai azabnya, baik di dunia, yakni azab ketika saat kematian, atau ketika ditimpa bala, atau ketika saat kematian, atau di alam barzakh. Yang keduanya adalah azab siksaan bagi mereka pada hari kiamat. Ya, baik. Wallahu ta'ala alam. Sekali itu yang dapat kita kongsikan untuk malam ini. Moga-moga ia memberi manfaat dan pengajaran kepada kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Masih Ustaz. Ustaz, siap Ustaz. Alhamdulillah.